والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita masih dalam kelas bahasa Arab setelah 2 bulan enggak cuti ya? Sebulan. Bulan setengah itulah kot cuti. Alhamdulillah. Semua ada lagi lah. Jadi kita dalam surah Al-Balad, iaitu surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah. Kemudian kita ada bicara mengenai tema dia, iaitu manusia yang bahagia dan derita lah. Yakni fil akhirah. Yakni bukan di dunia lah, tetapi di akhirat. Boleh? Jadi kemudian Allah ada menceritakan pula mengenai akhlak dekat dalam ni, akhlak buruk pada sikap manusia yang mana sering kali tertipu dengan kekuatan yang dia ada tu, ataupun sesuatu yang dia dah ada lah. Rupanya kena bohong je. Macam tu lah maksudnya. Lalu dia menyebutkan kat dalam surah ni juga nikmat tentang menyebut tentang nikmat pada manusia. Boleh? Nikmat pada manusia, Allah bagi tahu, Allah ciptakan bibir kita, mulut kita, akal macam-macam, mata dan sebagainya. Lalu kesulitan yang akan dihadapi oleh manusia. Gitu. Jadi dekat dalam ayat ni memang nak bagi tahu manusia akan bertemu dengan beberapa masalah dalam hidup lah. Jadi kalau kita doa, minta ke Allah, ya Allah, hilangkanlah semua masalah. Memang tak hilang. Sebab kita di atas masalah. Macam tu lah. Maka bermulalah dengan kalimah la kat sini. Iaitu la. La ni makna apa ni? Dulu pernah belajar. Nafi dia, tidak. Tidak, Nafi. Bukan. Nafi. Ni bukanlah nafi ni. La. Sudah. La. Langsung jaga. Yang ni memang tak pernah terang langsung Jajab. Pernah terang ke tak pernah terang? Tersumpah. Dah sumpah. Tersumpah. Penegasan. Okey. Jadi kat dalam ayat ni kita akan belajar sedikit, iaitu mengenai haraf yang ataupun kita panggil sebagai kenapa jadi macam ni ya? Saya lemah semangat macam ni. La. Apa dia? Banyak dia banyak kali lagging. Blackout ni kenapa? Tahu. Ini menyebabkan stres ni. Saya tukar daripada laptop ke desktop sebab ni ya. Lepas tu dah boleh desktop macam elok sikit. Jadi juga saya tak tahu masalah. Dia macam nak repair aircon lah. Orang cakap kondenser rosak lah, ni rosak lah. Sekali dah repair tu, rosak lagi aircon tu kan. Macam tu lah. Dia berjangkit-jangkit. Orang kata kabel, saya dah beli kabel ori lah ni. Apa runcur ni. Lodih cerita ni. Macam mana lah. Okey tak? Boleh lah kita belajar. Boleh lah. Teruskan saja, boleh? Baik, dia macam ni. Dekat dalam bahasa Arab sebenarnya dia ada beberapa dipanggil sebagai turuku taukidil khabar. Turuku. Okey. Penegasan. Boleh? Maknanya cara penguat berita. Puan Nur Rehan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Dah sihat dah? Alhamdulillah, bolehlah. 70% adalah. Ya.
Kesan tu ada je lah. Memang saya ni pasal booster dose tu saya dapat apa dah? Gatal-gatal lah sampai sekarang. Macam mana? Efek ada efek kan? Baik, Itulah. turuk taukid kami dalam bab turuk taukid khabar. Turuk taukid khabar ni adalah cara-cara kita nak menguatkan berita. Gitu. Baik, di antara cara yang pertama yang akan digunakan dalam bahasa Arab lah ataupun Quran adalah yang pertama adalah inna Nah, wa anna. Tu panggil macam tu lah. Yang pertama Allah akan guna tu lah inna dan juga anna. Baik, kemudian yang kedua Allah gunakan dekat dalam Quran antaranya dipanggil lamul tidak. Lamul ibtidak. Lam ibtidak ni dia ada kat dalam huruf taukid kita tu, dalam kad itu. Huruf lam tu. surat 3 lah. Apa dia? Buku surat 3 ni ke? Kad kita muka surat 3 tu. Okay. Contohnya innal insana lafi khusr. Padam habis semua. Tidak, contohnya innal insana lafi khusrin. Jadi kalimah lam ni. Lamnya ni. Lafi. La. Jadi dia dekat lafi khusrin. Maknanya dia dekat lam tu lah. Ataupun kalla layum bazanna fi layun la. Lam. Dipanggil sebagai lamul tidak. Lamul ibtidak. Macam tu. Boleh? Itu yang kedua lah. Kemudian turuk syarat yang ketiga, cara yang ketiga antaranya adalah amma syartiyah. Kalimah amma. Amma ni Allah gunakan contoh macam saya baca kat dalam ni kata innallaha la yastahi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal fa'amma. Di terjemahan amma ni ada pun. Ingat lagi tak? Ke macam tak ingat? Lebih kurang lah. Ada pun. Ada pun, tu cara penguat berita sebenarnya. Di antara cara penguat berita, antaranya adalah kita meletakkan kalimah amma. Boleh? Kemudian yang keempat, cara untuk menguatkan berita di dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan sa ataupun saufa. Dah pernah belajar ni? Belum. Tapi dia bawa istiqbal kan? Dia huruf istiqbal tapi tujuan dia adalah taukid sebenarnya. Contohnya, kalau saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa kita terjemah apa itu? Kelak, kemudian ya. ta'lamun apa dia? Kelak. Ta'lamun. Daripada kalimah Allama. apa dia? Allama. Daripada kalimah alima. Alima. Tahu kan? Tahu. Jadi ni domer apa ni? Tambah ta, tambah waw nun. Mudorek. Fi'il mudhari' domer. Bukan kahum. Sudah. Kad ada lagi tak masing-masing? Anta. Ada hantar bukan? Kan? Ataupun Kuma. Dia tambah ta, dia tambah Kuma. oh antum. antum. Hunna. Bukan antum. Antum. Antum mana apa antum? Kamu 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 semua. semua. semua.
Maknanya kelak kamu akan tahu. Sedangkan kalimah mudhari' dah menunjukkan perkara ke Ke depan. depan. Jadi nak buat apa pakai saufa ni? Yang ni turukut taukidil khabar. Itu antara cara untuk mentahu. Oh, menguatkan. Bahas lamun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' benda ke depan. Ataupun benda yang sentiasa. Nah, kalau dah tahu benda ke depan, saufa ke depan. Nak buat apa pakai saufa? Kerana litaukid. Tapi bila kita bahas, dia huruf istiqbal. Bukan huruf taukid. Macam tu lah. Macam tak sampai ni macam-macam. Puan Kasma okey? Okey. Okey ya. Tak. Dia macam dah kabur-kabur dah. Follow, Dah, follow. masih lagi lah blur-blur lagi. Follow, tengah follow. Tengah follow ya. Okey, boleh follow okey. Seterusnya yang kelima adalah qad. Boleh? Qad. Qad. Qad aflaha man zakkaha qad. Wa qad khaba man dassaha. Boleh? Ada soalan lain? Kemudian yang keenam. Allah, dia padam habis. Allah. Yang tadi qad. Yang keenam dhamirul fasli. Dhamir fasli ini adalah dhamir, maknanya contoh macam Ustaz, ha? kalau kita guna kalau kita gunakan huruf sin yang nombor 4 tu, sayak lamun tu Ustaz ataupun satak lamun. Boleh. Sata'lamun. Satak lamun. Tak boleh sayak lamun, tak boleh lah. Boleh? Tengok Boleh, ayat duduk kan. okey. Nak faham. Dua-dua sim dengan saufa ni boleh gunalah kat ayat tak lamun tu ya. Tengok pada ayat, tengok pada keadaan. Berita tu. Contoh kita nak katakan, aku akan pergi. Maknanya sa'azhab. Oh. Sa'azhab. Sa'azhab ni maknanya kejap lagi aku nak gerak ni. Aku sa'azhab. Jadi dia nak gerak. Tapi kalau lambat lagi mungkin 3 hari lagi. Oh, okey. Sa'azhab. Sebenarnya tak payah sebut ni, tak apa sa dengan saufa ni. Oh. Sebab dah menunjukkan ke depan jugalah mudhari'. Tapi nak pakai jugalah untuk taukid. Memang dia nak pergi betul lah ni. Maksud dia macam tu. Saufa ya'la ta'lamun. Tak boleh ya boleh. Kalau ya lamun mereka. Ya lamun mereka tengok ayat. Tengok pada ayat apa yang apalah. Okey, faham. Kenapa Wahab? Katanya nak terjemahkan innaka antal wahhab ni. Sesungguhnya dia Sudahkah dia? Bahaya cuti lama-lama tu. Sesungguhnya enna tu sesungguhnya Antal wahhab. Mereka. Kamu kau. Kau. Pula Dio pula tadi. Kau. Kau. Okay. Kau. Anta. Anta kenapa? Tu dia. Sudah. Tak entahlah. Anta. Engkau. Engkau lelaki. Dua-dua lah. Ada dua sama. Kau juga. Anta pun engkau juga. Jadi Kau juga ya. Engkau. Tu. Sungguhnya engkau. Maha pengurnia. Wahab. Jadi masalah kenapa nak ulang pula tu? Yang tu. Dia ulang 2 kali mereka kot. Engkau semua. Cara untuk taukid khabar adalah dengan kita ulang banyak kali lah dhamir. Kuatkan. Oh, menguatkan. Innaka antal wahhab. Kalau macam sesungguhnya engkau semua ke tu tak? Engkau. Kamu ke? Bolehkah kalau dia yang ka tu dah hantar juga kan Ustaz? Dah dua-dua tu. Dia menguatkan ke untuk dia ulang untuk
ramai. Dia ulang banyak kali anta tu sedangkan makna yang sama sebab li taukid. Oh. Taufik Fabar. Li taukid dan turuk tu, turuk ni cara. Dia dua je lah. Cara mentaukid sesuatu khabar. Sesungguh engkau sama juga. Dia hantar ni. Dan ini yang digunakan dalam bahasa Arab ataupun orang Arab Quran pakai Arab. Baik, seterusnya ada lagi. Ada lagi iaitu yang ketujuh, huruful qasam. Huruful qasam. Huruf qasam ni yang sumpah tu lah. Huruf qasam. Wow, semualah. Ada 3 kan. Wallahi, wabillahi, watallahi. Sungguhnya saya tidak meliwat apa benda lah. Kita punya Malaysia ni liwat punya kes lah. Pakai sumpah ni. Sebab tu lah kita semua belajar qasam. Tu qasam. Tapi kalau boleh jangan gunalah benda tu. Kenapa tak boleh Ustaz? Sebab dia punya kesan dia tu 7 keturunan. Laknat 7 dia. keturunan? Dia sumpah supaya Allah laknat dia. Kalau dia bohong. Kalau dia betul-betul bohong, memang pisang tu. Ni memang sumpah, contoh sumpah li'an, sumpah apa kan. Wallahi, wabillahi, watallahi semua tu. Dia guna nama Allah, lepas tu dia secara public pula tu. Jangan main sumpah lah, senang. Diam okey. Memadai. Sebab kalau dia sumpah pun, dia tidak dibawa ke mahkamah macam tu. Mahkamah tak boleh pakai sumpah. Dia mesti pakai bukti. Jadi kita selesai kat mahkamah lah. Tak payah sumpah lah. Kadang-kadang mungkin demi kepentingan politik ke terpaksa sumpah agak. Tak boleh. Tak payah. Walaupun betul. Apa dia? Walaupun dia tak buat. Walaupun tak anulah. Walaupun dia tak buat ke jangan buat. Jangan main lah maksudnya. Jangan main lah. Oh. Ini jangan main punya. Okay. Ini benda jangan main lah. Boleh. Dia punya kesan tu lama tu. Kalau kena lah. Boleh. Dah jadi macam apa yang dekat Langkawi tu? Beras tu bakar tu. Masuri tu. Masuri. 7 keturunan tu. 7 keturunan tu. Nama dia. Hidup tak tahu macam mana. Memanglah ada semua tapi kita tak tahu juga. Sebab kebahagiaan jiwa tu bukan pada material. Salah. Baik, seterusnya. Yang ke-8 adalah nun taukid. Bunyi dia nuna taukid. Nuna ni maknanya ada 2 nun. Asal dia nuna ni. Jadi ada 2 taukid, maka yang pertama tu antara dia ada 2 cara pakai nun ni. Satu nun tu ada sabdu. Ataupun nun tu mati. Contohnya kan, dekat dalam nun taukid ni, contohnya dia dekat dalam Quran Allah guna kalimah layus jananna. Ada 2. Layus jananna wala yakunan minas saghirin. Jadi dekat dalam ni ada 2 terus taukid. Yang pertama nun tu. Yang pertama nun. Yang kedua nun. Tapi dalam Quran dia tak pakai macam ni tau. Dia akan tulis macam ni. Dia tulis wala yakun. Dia akan tulis macam ni kat dalam Quran. Wala yakunan. Dia buat macam tu. Sebenarnya yakunan tu bukan fi'il tau, dia isim. Dia bukan isim, dia fi'il. Kata tu ada tanwin Ustaz? Tak, sebenarnya dia macam ni keadaan. Macam tu. Tu yang kadang-kadang bukan semua yang bertanwin dalam Quran adalah isim. Kadang dia nak gantikan nun tu, dia letak tanwin. Jadi kalau kita belajar dulu di antara tanda isim apa dia? Tanda isim ada inilah. Reklam, tanwin, baris bawah.
Mudaf. Bersandar. Aywa, mumtaz. Patutnya macam tu je. Tapi tengok kat dalam ayat ni fi'il yang melekat dengan nun taukid. Baik, seterusnya yang ke berapa? Mana Ustaz? Ustaz? Mana dia? Sekejap. Dan dia akan benar-benar dipenjarakan. Tak dengar Ustaz. Tidak Dengar juga. Suara saya dengar tak? Ni apa terang tadi dengar. tak ada, tak jelas Okey. tadi. Oh ya ke? Oh ya Allah, penat saya bercakap berbuih-buih. Ni lah. Ni je yang layun ni. Layus. Layus jananah ni maknanya Ha. dia akan dipenjarakan. Akan dipenjara. Ni cerita pasal kisah Nabi Allah Yusuf ni. Oh. Kan dia tolak juga. Ya. Pertama kali kena ajak masa yang Zulaikha nak tu, dia kan baju dia cari belakang. Betul tak? Ya. Okay, jadi dah nampak kat situ Yusuf ni dia tak salah. Bila Yusuf tu tak salah, suami dia dah tahu dah yang Zulaikha ni buat hal. Suami dia dah tahu dah, tapi sebab nak tutup kes, tak nak bagi malu dan sebagainya, dia lepaskan balik semula. Dia bukan sekadar lepaskan Yusuf sekali lah, dia buat tak tahulah. Kes dah kantoi dah, dia dah tahu dah yang bini dia ni ada had buat masalah. Tapi suami dia lepaskan. Dekat situ menunjukkan suami dia ada problem. Dekat situ lah, suami dia ada problem. Sampai Zulaikha jadi macam tu apa hal. Macam tu. Tak apalah, kita tak bincang kes tu. Selepas daripada tu, kan orang semua dah berita tersebar dekat seluruh Mesir masa tu. Jadi masa berita tersebar di seluruh Mesir yang Zulaikha pergi ngoratnya Yusuf ni, iaitu isteri kepada gubernur masa tu, menteri. Tu yang nama dia Imra'atul Aziz. Aziz kat situ menteri-menteri dia lah. Menteri penguasa. Maknanya MB kita tak tahulah. Jadi bila dia dah kantoi tu, walaupun nak tutup kes, tapi boleh tak tutup? Tak boleh. Kantoi juga sampai kat mulut orang. Bila dah sampai kat mulut orang, anak menteri, bini menteri-menteri lain mula cakap pasal menteri kawan tu, bini dia tu. Jadi dia marah lah. Dia kata macam, wah korang asyik nak mengumpat aku je . Tak apa, sekarang ni semua jumpa aku. Dia kata, sini aku ada benda nak cakap kat korang. Dia kata tu. Jadi bini-bini menteri lain ni semua macam, oh apa benda nak tahu kan. Tu yang dia kumpul tu, dia tuntun, dia pegang buah dengan pisau semua tu. Lepas tu dia panggil Yusuf. Yusuf keluar, dia kata tu. Bila Yusuf keluar, semua bini menteri terpotong jari . Betul-betul punya kacak lah kawan tu. Betul dengan kita, kalau kita lalu, dia perasan pun tak mungkin kan kadang-kadang kan. Engkau bila sampai? Macam tu. Punyalah tak handsome kita ni. Yusuf kan? Dah sampai pun tak perasan. Kadang-kadang tu yang kadang-kadang kalau orang tak perasan saya kata jauh betul dengan Nabi Allah Yusuf ni jauh lah. Kalau tak perasan dah memang tak ada rupa lah, mana selesai, settle. Jadi bila terpotong macam tu, dia orang cakap lah, ni bukan orang ni malaikat. Dia cakap macam tu. Lepas tu, sekarang ni korang tahu kan sebab apa berita tersebar dulu kan. Korang pun sama je. Lepas tu semua bini-bini menteri tu kata dekat Yusuf, Cuk, dia panggil tu. Tak adalah dia panggil Cuk ke, tak tahulah dia panggil. Ya Yusuf, dia kata macam tu. Ikut kehendak bini ni. Imra'atul Aziz ni. Zulaikha ni lah. Kononnya nama dia. Nama dia Ru'ail ataupun Zulaikha. Ada dua pendapat. Tak tahu siapa. Kau ikut sekarang kehendak dia ni. Yusuf kata, tak apa. Aku tak nak ikut. 2 kali sebenarnya dia kena tau. Aku tak nak ikut, dia kata macam tu. Kalau kau tak nak ikut, layus jananna. Okey, sekarang ni kita akan penjarakan dia ni. Ataupun dan dia akan menjadi di kalangan orang-orang yang hina duduk kat dalam penjara tu. Yusuf kata, aku lebih suka di penjara daripada ikut cakap korang. Tu yang dia kena penjara. Masa kantoi first yang baju koyak tu, dia tak kena lagi. Yang kali kedua tu, yang bini-bini menteri lain semua paksa Yusuf ikut kehendak Zulaikha tu. Macam tu lah. Jadi inilah cerita pasal dia. La yusjananna wala yakunan
Tanwin nun mati bertemu mim idgham kan. Masuk minam Ustaz nak tanya Ustaz. Apa Nabi Yusuf dia kahwin dengan Zulaikha Ustaz? wallahu a'lam, dalam Quran tak begitu. Tapi orang baca ni macam kahwin tu, doa kahwin tu tulis Yusuf dan Zulaikha. Siapa yang first tulis tu mungkin dia pernah jumpa kot Nabi Allah Yusuf. Tak payah kan? Saya kalau dengar tu kan saya buat tak tahu lah, geleng lah. Dapat cerita lah. Tapi saya tak tahulah, saya tak baca cerita pasal tu lah. Tapi dalam Quran. Tapi dalam Quran kan Ustaz, footnote dia, dalam footnote dia kata dia kahwin. Footnote dia. Ada Bukan dalam ayat di bawah-bawah tu, cerita-cerita kan. Ada tulis dia kata dia kahwin. Al-Quran nanti ni Multazam. Oh, ada kat bawah. Bawa footnote dia cakap. Saya tak tahu daripada riwayat mana tapi dalam Quran tu tak ada. Banyak juga saya tanya kawan-kawan saya, dia kata tak ada dia. Tak ada sebut dalam Quran lah. Macam mana cerita semua watak dekat dalam dalam surah Nabi Allah Yusuf, dia punya ending dia terbaik. Semua jadi baik, semua jadi elok. Ya. Maknanya dia daripada golongan, semua golongan sebut tu, golongan bangsawan, golongan hamba, dia kena jual jadi hamba. Golongan mak-mak, bapak-bapak, anak-anak terhadap bapak, semua golongan sebut dekat dalam cerita surah Yusuf. Saya pernah bahas buat macam ni, buat macam kelas ni. Surah Nabi Allah Yusuf. Tapi kan separuh jalan dah cerita pasal Nabi Allah Yusuf. Saya pernah buat kelas macam ni. Tapi tak ada rezeki. Masa tu kelas tu Jumaat, malam Jumaat. Lepas tu ke aktiviti keluarga lah. So, pojak orang ni tak ada, orang ni tak ada, orang ni tak ada. Lah kali saya, jomlah tutuplah kelas. Saya tutup kelas. Sekarang ni yang ke-9 pula. Maka yang ke-9 pula adalah huruf zaidah. Zaidah ni makna dia tambahan. Huruf tambahan ni antaranya adalah partikel. Yang ni yang tambahan-tambahan ni. Dia ada partikel apa nak pakai color? Okay, color hijau pula. Ada tambah partikel min. Ada B. Min ni bukan makna dari tau. B ni bukan makna dengan. Tapi B. Dia huruf jar. Nama dia huruf jar zaid. Pernah dengar kan? Ya. Dengar. Kemudian antara dia lagi adalah la kat sini. Maka la dekat sini semua ni, tiga-tiga ni. Min, B. Tambahan ni. Apa dia? Tambahan lah. Dia tambahan saja. Min bukan makna dari tapi sesungguhnya. B bukan makna dari tapi sesungguhnya. La bukan makna tidak tetapi sesungguhnya. Maka dalam kelas kita yang tengah belajar ni, dia adalah la zaidah litauhid. Jadi terjemahan dia apa tadi? La uqsimu. Sungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kemudian yang ke-10 adalah huruf tanbih. Jadi ada 10 cara nak menguatkan berita. Okey.